InsyaAllah kita mulakan kuliah Maghrib malam ni. Kita dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabar rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat kepadaku maka masuk ia ke dalam syurga. Barang siapa yang melakukan maksiat kepadaku, mana ingkar kepada arahan dan perintahku, maka mereka telah orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalat ila khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, bismillahkan Fadil Tuan-Tuan Imam. Tak lupa juga bismillahkan Fadil Tuan Bilal, pengurusi Fadil, pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala. Sekali lagi kita dapat bersama pada malam ni tuan-tuan untuk kita sambung bab Maidah hari itu, muka surat 347. 347 masih lagi dalam pembahasan berkenaan iddah kerana kematian. Iddah kerana kematian di mana iddah kematian ini si isteri naklah berkabung atas kematian suaminya, iaitu tidak boleh berhias dan mengenakan bau-bauan. Oleh itu tidak boleh memakai pakaian berwarna terang, bercelak, bersolat dan memakai barangan kemas, sama ada perak, emas dan sebagainya. Jika perempuan itu berbuat demikian, maka hukumnya berdosa lah. Hukumnya berdosa. Mana kalau dia dah diberi peringatan,
tetapi masih dia lakukan, maka dia kekal dalam dosa lah. Tapi kalau seandainya dia mengambil peringatan yang kita nasihatkan, mana naklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa dan kesalahan tadi. Baik, kemudian tempoh berkabungnya ialah untuk kematian suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari Qamariah. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam tempoh 3 hari sahaja. Takziah selama 3 hari sahaja. Oleh ini, kerana dalam tempoh ini biasanya jiwa seseorang tak mampu menahan sabar dan tak mampu menyembunyikan kesedihan dia. Jatuh di atas kematian si suami. Baik, kemudian yang kedua, si isteri tadi wajib, surat 3 malam ni tersambung, wajib menetap di rumah yang diduduki selama tempoh iddah. Wajib menetap di rumah yang diduduki ataupun rumah suami dia lah. Suaminya dia meninggalkan rumah selama tempoh iddah. Gitu. Kalau tak ada tinggalkan rumah, baliklah rumah mak ayah. Baliklah rumah mak ayah. Kan? Ataupun suami ada meninggalkan rumah sewa. Rumah sewa kan? Rumah sewa ni biasanya, tengoklah kalau bekas isteri tu masih nak menyewa, kekallah rumah tu. Bila suami dah meninggal, jadi si isteri tu masih nak menyewa rumah tersebut, dan tuan rumah setuju supaya isteri tadi tinggal di situ, maka dia kekallah. Macam tu. Kalau seandainya tuan rumah kata, dia kata isteri suami kau dah tak ada lah. Dia kata suami kau dah tak ada, bolehlah kau keluar kan. Kalau keluar pun biasanya adalah deposit kan. Biasa deposit berapa bulan? 2 bulan kan? 2 bulan deposit ataupun 3 bulan lah. Dia tengok pada perjanjian lah waktu sewa dulu. Jadi maknanya dia bolehlah tinggal selama tempoh tu. Bila dah habis tempoh tu barulah dia boleh keluar. Macam tu. Dia tengoklah perjanjian dia macam mana. Baik. Jadi hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Zainab binti Ka'ab bin Ujrah. Anna Furai'ah binti Malik bin Sinan wa hiya ukhtu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ahbaratha annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu an tarji'a ila ahlihi fi Bani Khudrah wa anna zawjaha kharaja fi talabi abdin lahu abku hatta iza kana bi tarfil qudum lahiqahum faqataluhu qalat fasa'altu Rasulullah sallam anna arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan. Qalat qala Rasulullah SAW na'am. Qalat fansaraftu hatta iza kuntu fi hujrati aw fil masjid nadani Rasulullah SAW aw amarani fanuditu lahu faqala kaifa qulti qalat faradatu alaihi al-qissatu allati zakartu lahu min sya'ni zawji. Qala umsiki fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Qalat fa'tadatu fihi 4 ashhurin wa ashra. Qalat falamma kana Utsman radhiyallahu ta'ala anhu arsala ilayya fa sa'alani an zalika fa akhbartuhu fattaba'ahu wa qada bihi habis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terima daripada Zainab bin Ka'ab. Mana ada hadis berkenaan dengan kena tinggal tadilah, kena menetap itu di rumah apabila suami telah meninggal dunia. Dia ada satu hadis daripada Zainab bin Ka'ab bin Ujrah, Fuhayyah bin Malik bin Sinan, iaitulah saudara perempuan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, telah memberitahu Zainab bahawa dia telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan meminta kebenaran untuk kembali kepada ahli keluarga dia, iaitulah Bani Qudrah. Kerana suaminya telah keluar mencari hamba-hamba yang melarikan diri. Jadi ini diterima daripada Zainab bin Ka'ab bin Ujrah, kan? Kemudian diterima daripada Fayyah bin Malik bin Sinan, di mana ada seorang perempuan, yang ini saudara perempuan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kan, namanya Zainab, di mana dia satu hari datanglah kepada Rasulullah SAW, kan? Dan meminta kebenaran kepada Nabi untuk kembali kepada ahli keluarga dia, di mana ahli keluarganya itulah daripada kumpulan Bani Qudrah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana suaminya telah keluar mencari hamba-hamba yang melarikan diri. Jadi suami dia ni, dia ada hamba, tetapi hamba dia melarikan diri daripada rumah dia. Jadi sebaik saja suami menemui mereka di suatu tempat, kan, lalu mereka membunuh suami dia. Kemudian Fayyah berkata, aku meminta kebenaran daripada Rasulullah untuk kembali pada keluargaku. Bukan Zainab, bukan Zainab, tetapi namanya Fuhayyah. Jadi Furahiyah ni, dia meminta kebenaran daripada Nabi Muhammad SAW untuk kembali pada ahli keluarga dia. Kenapa? Kerana suami dia tidak meninggalkan tempat tinggal miliknya dan nafkah perbelanjaan. Mana tempat tinggal tak ada, lepas tu nafkah perbelanjaan pun tak ada. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maka Nabi kata, ya. Mana ya, bolehlah balik kepada ahli keluarga. Kemudian Furahiyah terusnya berkata, kemudian aku pun beredar. Tetapi sebaik saja aku berada di dalam bilik ataupun dalam masjid, satu bilik ataupun balik, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil aku semula. Tiba-tiba Nabi memanggil Furahiyah ni semulalah. Ataupun ada riwayat yang lain menyatakan bahawa Nabi menyuruh orang lain memanggil dia. Dan aku pun dipanggil menemui baginda Rasulullah SAW semula. Lalu baginda Rasulullah SAW pun bersabda, apa katamu tadi? Cuba ulang balik apa yang kamu cakap tadi. Mana Nabi nakkan kepastian lah tentang apa yang aduan yang dia kemukakan kepada Rasulullah SAW tadi. Maka Furahiyah menjawab, aku pun mengulangi kisah suamiku yang telah pun kusebutkan sebelum ini. Jadi dia ulang balik lah apa yang dah cerita pada Nabi tadi tentang suami dia yang pergi mencari hamba-hambanya telah pun melarikan diri, itu pun hilang. Kemudian sampai suatu tempat, suami dia tadi jumpa balik hamba tadi. Tiba-tiba hamba tadi membunuh suami dia. Mana Furahiyah ni kematian suami lah, macam tu. Lalu baginda Rasulullah pun menjawab, dia kata, engkau tinggallah di rumahmu itu sehingga eddahmu selesai. Kau tinggallah di rumahmu itu sehingga kata eddahmu selesai. Maka Furahiyah berkata, aku pun tinggal di rumah itu sehingga eddahku selesai selama 4 bulan 10 hari. Cuma persoalan timbul sekarang ni, rumah yang mana? Rumah yang mana lah, kan? Pada permulaan dia kata suami dia tidak meninggalkan rumah. Suami dia tidak ada meninggalkan rumah. Dan suaminya tidak meninggalkan nafkah. Macam tu. Jadi ada maknanya ada ihtimal lah, pertimbangan, kan? Ataupun ada dua kemungkinan lah. Ada dua kemungkinan. Sama ada suami dia tadi tak meninggalkan rumah masih rumah yang milik suami dia. Tetapi suami dia ada meninggalkan rumah sewa, gitu kan? Maknanya suami dia menyewa pada seseorang. Suami dia menyewa pada seseorang, kemudian suami dia meninggal. Jadi kemungkinan besar Nabi tadi menyuruh Furahiyah ni tinggal di rumah sewa yang telah pun disewa oleh suami dia tadilah. Macam tu. Kemungkinan besar begitu. Ataupun kemungkinan juga masuk rumah ini yang Nabi kata tinggal di rumah itu, kemungkinan besar pula rumah Furahiyah sendiri. Mungkin Furahiyah ni ada rumah lain. Macam tu. Mungkin dia ada rumah lain. Sedangkan suami dia tidak meninggalkan rumah dan tidak meninggalkan nafkah. Jadi kemungkinan si Furahiyah ni dia ada rumah lain. Jadi Nabi suruh tinggal di rumah tersebut lah.
mana itulah kemungkinan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi lalu Nabi bersabda tadi, dia kata, apa katamu? Maka Furaiyah menjawab, aku pun mengulangi kisah suamiku yang kusebutkan sebelum ini. Lalu baginda menjawab, engkau tinggallah di rumahmu itu sehingga eddahmu selesai. Kata Nabi. Maka Furaiyah berkata, aku pun tinggal di rumah itu sehingga eddahku selesai selama 4 bulan 10 hari. Kan? Jadi nak kata pada kita ni bahawa eddah perempuan di kematian suami itu ialah 4 bulan 10 hari. Macam tu. Kemudian nak kata lagi tentang rumah yang ditinggal tadi. Mana ada dua kemungkinan, sedangkan dia kata tadi suami dia tidak meninggalkan tempat tinggal. Tiba-tiba Nabi kata kau tinggallah di rumahmu. Dah. Jadi kemungkinan rumah itu rumah sewa yang ditinggalkan oleh suami dia, yang bukan milik suami dia, ataupun rumah perempuan itu sendiri. Baik. Kemudian seterusnya sambung Furaiyah, ketika pemerintahan Osman, dia telah mengutus seseorang untuk bertanya perkara itu kepadaku. Aku pun memberitahunya dan Osman membuat penghakiman seperti mana ceritaku. Jadi ketika baginda Rasulullah telah wafat dan pada pemerintahan Sayyidina Osman, jadi Furaiyah ini telah dijadikan sebagai bahan rujukan. Kenapa? Kerana di masa itu berlaku benda itu pada masa dia bersama dengan Rasulullah SAW. Mana dia masa dia hidup. Mana dia ada mana keluarnya hukum itu ketika Nabi mengeluarkan hukum itu ketika Furaiyah itu masih hidup. Macam tu. Jadi pada zaman Sayyidina Osman, jadi Nabi dah tak ada. Jadi dengan siapa yang orang kata Sayyidina Osman nak rujuk kalau ada terjadi masalah hukum? Jadi Nabi Osman dia akan rujuk kepada para sahabat. Para sahabat ataupun orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam tadilah macam tu. Baik, ketika pemerintahan Osman, dia telah mengutus seseorang untuk bertanya perkara itu kepada aku. Aku pun memberitahunya dan Osman membuat penghakiman sebagaimana ceritaku. Nampak? Jadi Sayyidina Osman telah jadikan Furaiyah ini sebagai rujukan untuk mengeluarkan fatwa ataupun mengeluarkan hukum. Bila berlaku sesuatu masalah pada zaman Sayyidina Osman. Tuan-tuan, faham kan? Dan seterusnya, adapun anggapan kebanyakan orang awam bahawa perempuan yang bereddah tidak boleh bercakap dengan orang lain dan orang lain juga tak boleh mendengar suaranya adalah tidak berasas. Tak berasas lah. Kalau ada orang kata kan, orang yang perempuan yang telah kematian suami, dia tidak boleh bercakap dengan seseorang yang lain. Ni yang kata fatwa yang mana pendapat yang tak ada asas lah. Tak ada asas lah, tak ada sumber. So maknanya bolehlah perempuan itu bercakap dengan sesiapa saja, tetapi jangan sampai menimbulkan orang kata fitnah. Jangan menimbulkan fitnah kepada orang ramai sedangkan dia masih lagi dalam keadaan berkabung dengan kematian suami dia. Macam tu. Baik. Jadi adapun anggapan kebanyakan orang awam bahawa perempuan yang bereddah tidak boleh bercakap dengan orang lain, tuan-tuan, dan orang lain juga tak boleh mendengar suaranya adalah sesuatu yang tidak ada sumber ataupun tidak ada asas. Hal ini sama saja dalam edah ataupun di luar edah. Apalagi kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, maka seorang perempuan boleh bercakap dengan lelaki bila ada keperluan lah. Tapi kalau tidak ada keperluan, tak perlulah bercakap. Gitu. Berkenaan larangan orang kata tak boleh bercakap langsung tu tak adalah. Baik. So apakah kesimpulan daripada hukum edah? Kesimpulannya, kesemua jenis edah mempunyai beberapa persamaan hukum, iaitu haram keluar daripada rumah yang disediakan semasa edah, melainkan dengan keperluan. Di mana perempuan yang telah pun ditalak oleh suami, dia tidak boleh keluar daripada rumah dia, kecuali suami dia sendiri menghalau dia. Sebab ada kes-kes yang bila berlaku perceraian, suami kata ni rumah aku yang bayar, aku yang beli. Kau tak ada hak, tak ada rumah ni, kau pergi beramus, kau pergi keluar lah. Jadi bila dah ada perintah keluar rumah tu, jadi perempuan tadi pun paksalah keluar daripada rumah.
Sama ada dia keluar rumah selai sepinggang, ataupun mungkin dia telefon adik-beradik dia, telefon mak ayah dan sebagainya, sudah datang ambil. Betul tak? Macam tu. Tapi kalau segi hukumnya, hukum asal dia tak boleh keluar. Tak boleh keluar daripada rumah itu sehinggalah habis tempoh iddah perempuan tersebut. Macam tu. Jadi perempuan yang beriddah kerana kematian suami pula punya hukum yang berasingan. Dia wajib berkabung atas kematian suami dengan tidak memakai wangi-wangian. Tak perlu memakai wangi-wangian. Habis itu kalau bau badan macam mana ustaz? Dah ada bau badan. Kan harus pakai wangi untuk menghilangkan bau badan je lah. Bukan untuk orang kata berseronok-seronok macam tu. Sebab ada perempuan-perempuan tertentu yang dia ada bau badan lah. Dia ada bau pada badan. Senang cakap Senang cakap. Ada kan? Ada macam tu. Jadi perempuan yang kematian suami maka naklah berkabung atas kematian suami tadi dengan tidak memakai wangi-wangian. Ini hukum asal dia. Kemudian tak boleh memakai barang-barang perhiasan seperti cincin, rantai, gelang yang mana boleh menarik perhatian lelaki, kan? Dan hal-hal lain lagi seperti yang telah pun dijelaskan sebelum ini. Kan dijelaskan sebelum ini kan? Perempuan kan tak boleh. Antara apa yang tak boleh saya itu? Tidak boleh bercelak. Tak boleh bercelak, lepas tu memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian yang cantik. Okey? Jadi benda-benda yang tak sepatutnya pakai dia tak boleh lah. Mana yang sesuatu yang boleh menarik perhatian lah, perhatian lelaki. Okey? Jadi mereka tak boleh lah memakai benda tu. Mana dia kenalah tahan dirilah macam tu. Tahanlah dulu. Janganlah pakai dulu. Kalau dia nak keluar rumah pula boleh dengan keperluan. Ada tak keperluan dia? Kalau dia ada keperluan, contohnya memang dia berjenis orang bekerja, dia ni bekerja. Lepas tu kalau dia tak bekerja, siapa nak bagi duit pada dia? Siapa nak bagi anak dia makan? Siapa nak bayar sewa rumah dia? Siapa nak bayar tu, bayar ni dan sebagainya? Jadi tak ada siapa, mak ayah pun tak ada. Dia adalah seorang ibu tunggal kan, dia tunggal aja. Mak ayah dah tak ada, adik-beradik pun tak ada. Macam tu. Jadi nak tak nak dia terpaksa keluar daripada rumah dia mencari pendapatan, mencari duit belanja, makan minum dan sebagainya. Jadi perlulah keluar. Macam tu. Tapi kalau seandainya ada orang yang bantu dia dari segi kewangan, selama tanpa iddah tu tak perlu dia keluar. Tak ada keperluan pun. Macam tu. Contohnya anak dia sendiri, anak-anak dah besar. Dia seorang yang telah berusia, lepas tu kematian suami, sedangkan anak dia dah besar, dah bekerja semua duit, kereta besar. Jadi tak ada masalah segi kewangan. Dia boleh support mak dia. Kan? Makan minum mak dia semua dia boleh jaga. Jadi tak ada masalah, dia tak keluar pun tak apa. Duduklah kat rumah macam tu. Baik, kemudian perempuan yang dicerai dengan talak raj'i ataupun talak bain. Dan mengandung wajib mendapat tempat tinggal dan semua jenis nafkah. Wajib mendapat tempat tinggal dan semua jenis nafkah. Macam tu. Cuma kadang-kadang tuan, di perbicaraan di mahkamah kadang-kadang dia hanya memutuskan jatuh talak ataupun tak jatuh talak aja. Mahkamah tak memutuskan iddah. Mahkamah tak memutuskan orang kata tinggal di mana. Mahkamah pun dia tak sebut mana isteri ni kena tinggal di mana. Sepatutnya kena sebut mana isteri yang telah pun dicerai ni kena tinggal di rumah mana. Sepatutnya sebut dalam perintah mahkamah tu. Tapi dia tak sebut dalam perintah mahkamah. Perintah mahkamah biasanya dia sebut orang kata lafaz yang dilafazkan, lafaz cerai yang telah dilafazkan oleh suami pada tempat sekian, waktu sekian, maka lafaz itu telah mendapati kepada rukun cerai, rukun talak, maka jatuhlah talak. Dan perempuan ini naklah beriddah selama 3 kali suci. 3 kali suci. Setelah 3 kali suci, maka perempuan tadi bolehlah berkahwin dengan lelaki lain.
Okey, itu perintah mahkamah yang biasa disebut. Perintah mahkamah ni tak sebut, kan? Maka perempuan ini naklah ditinggal di tempat-tempat sekian-sekian, dia tak sebut. Jadi siapa yang nak tentukan tempat tinggal itu? Yang nak tentukan tempat tinggal itu ialah pasangan itu sendiri, pasangan telah bercerai itu lah. Dia kena faham lah mana bekas suami itu, kena faham. Bekas isteri pun, yang isteri pun kena faham macam mana. Gitu. Selepas berlalu tempoh, selepas adanya keputusan mahkamah bahawa pasangan telah bercerai, lepas tu barulah boleh menuntut nafkah. Mana nuntut nafkah ni biasanya kemudian. Ketika pembicaraan perceraian di mahkamah, dia tak putuskan sekali tentang nafkah. Dia tak sebut. Dia tak sebut nafkah edah, dia tak sebut nafkah tempat tinggal. Dia tak sebut, tu pun tak sebut. Macam tu. Tempat tinggal dia tak sebut. Macam tu. Biasanya berkenaan dengan nafkah ini, maknanya dituntut perbicaraan kali kedua besok. Kedua ataupun perbicaraan kali ketiga baru dah dia akan minta. Sebab ada sebaru perempuan ni kadang tak faham. Bila berlaku perceraian, dia terus balik ke rumah mak ayah dia. Sepatutnya dia tak boleh balik rumah mak ayah dia. Sepatutnya dia kena tinggal di rumah suami itu dulu, bekas suami itu telah bercerai tadi. Sepatutnya begitu. Dia tak boleh tinggal, dia tak boleh keluar daripada rumah kalau ikut daripada segi hukum. Tapi banyak yang berlaku begitu, banyak yang keluar. Bila berlaku perceraian terus keluar daripada rumah. Sedangkan perempuan tadi masih dalam tempoh iddah lagi. Macam tu. Talak pula talak 1 ataupun talak 2 kan. Kalau talak 3 tu lainlah. Talak 3 tu memang dah tak boleh nak rujuk lagi dah. Macam tu. Tapi walaupun talak 3 pun sepatutnya kena juga tinggal, sediakan tempat tinggal selama tempoh iddah dia tadi. Baik. Baik, seterusnya. Okey. Sekiranya perempuan yang dicerai talak bain itu tidak mengandung, dia hanya berhak mendapat tempat tinggal tanpa sebarang nafkah. Macam tu. Kalau perempuan tadi tak mengandung, kan? Biasanya hakim tanyalah, kau mengandung ke tak mengandung? Kau ni kau period ke tak period? Dia kata dah 2 bulan dah ni hakim saya tak period. Nampak dia tu mengandung lah tu. Kalau perempuan ni, kalau tempoh dia dah ada tempoh tertentu, dia tak period lagi, mana dia mengandung. Tapi kalau ada tempoh tertentu, dia terus period, ada haid dia, maka dia tidak mengandung. Dan biasanya hakim akan tanya kepada perempuan tersebut. Dia akan tanyalah, macam mana, ada tak berlakunya duhul, adalah berlakunya persetubuhan. Sebab seorang hakim ni dia kena teliti sebelum dia buat sesuatu keputusan. Dia kena teliti dulu. Perempuan ni mengandung ke tak mengandung? Ada tak berlaku persetubuhan? Kalau perempuan terkata dia suci, ada tak berlaku persetubuhan? Macam tu. Itu pun dia ambil kira juga oleh hakim untuk menentukan tempoh iddah kepada perempuan tersebut. Macam tu. Supaya jangan tersilap ataupun terkhilaf di dalam membuat sesuatu keputusan mahkamah. Baik, kemudian penutup. Perbincangan tentang iddah diakhiri dengan penerangan tentang perkara yang penting, iaitu seorang perempuan haram berkabung atas kematian ahli keluarga, sama ada lelaki atau perempuan selain suami dia. Nampak? Jadi hasil daripada penutup pembicaraan ini, dia kata mana-mana perempuan tidak boleh berkabung atas kematian ahli keluarga. Siapa yang meninggal itu abang dia, siapa yang meninggal itu atuk dia, kan? Dia tak boleh berkabung. Perempuan hanya boleh berkabung kalau kematian suami. Kematian suami boleh berkabung. Okey? Jika perkabungan itu dilakukan, ia melakukan satu amalan jahiliah dahulu kala. Jadi kalau perempuan tadi masih juga berkabung, sedangkan yang mati itu ialah abang dia. Abang dia ke, kan, pak saudara dia ke, tok saudara ke, moyang saudara dan sebagainya meninggal. Ayah dia meninggal, dia tak perlu nak berkabung. Sebab ada kadang-kadang tak faham. Disebabkan ayah meninggal, dia pun berkabung. Disebabkan abang dia meninggal, abang kandung meninggal, maka dia pun berkabung. Yang berkabung tu kalau seandainya suami yang meninggal, gitu.
Jika perkabungan itu lakukan, maka perempuan tadi telah membuat satu amalan jahiliah dahulu kala. Ketika itu perempuan yang kehilangan kaum kerabat, sama ada lelaki atau perempuan, dikenaki memakai pakaian berwarna hitam atau menyerupainya untuk menunjukkan kesedihan. Jadi perempuan tadi dilarang menghadiri tempat-tempat awam dan sebarang pesta atau perayaan selama setahun ataupun lebih. Jadi kemungkinan terdapat di kalangan mereka yang hanya berpura-pura sedih di hadapan orang ramai. Hal ini disebabkan sepanjang masa setahun itu kemungkinan dirinya tidak lagi berasa sedih ataupun duka cita. Kan? Ini amalan yang pernah lakukanlah oleh perempuan-perempuan yang dahululah pernah berlaku. Mana yang meninggal itu bukan suami dia. Yang meninggal itu abang dia, abang kandung meninggal, tapi dia turut berkabung. Sampai tidak memakai pakaian yang indah-indah, tapi memakai pakaian yang berwarna hitam. Konon nak tunjuk kesedihan lah macam tu. Selama setahun lah tu. Setahun. Jadi perbuatan berkabung dalam bentuk ini jelas bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu pernah bersabda, dia kata qala Rasulullah sallam fi hadisihi al-wadi' as-sahih la yahillu li imra'atin tu'minuna billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'alal maitin fawqa salasa layalin illa 'ala zawji arba'ata asyhurin wa asyra. Nabi SAW telah bersabda satu hadis sahih. Nabi kata haram bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas sesuatu kematian melebihi daripada 3 hari. Haram. La yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa salasa layalin. Tidak halal bagi mana-mana perempuan yang beriman dengan Allah Ta'ala dan akhirat bahawa dia berkabung, ihdat ataupun berkabung di atas kematian seseorang melebihi daripada 3 hari. Kan? Illa ila zaujin, kecuali kematian suami. Kecuali kematian suami, maka naklah daripada iddah selama arba'atu asyurin wa asyra. Iaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, maka naklah daripada iddah. Dah habis 4 bulan 11 hari, lepas itu dia merdeka lah. Bakallah mocun. Bakal mocun kan. Macam tu. Bolehlah sesiapa yang kata yang berminat kepada perempuan tadi, sesiapa yang nak masuk Minang ke kan, macam tu. Kena pula cantik kan. Cantik, lawam. Tapi ada juga kadang perempuan kadang dia masih lagi setia dengan suami dia yang telah meninggal dunia itu. Dia tak nak lah. Dia kata alasan dia kata kubur suami dia masih merah. Kubur suami dia masih merah, tanah dia lah. Tanah tu masih merah. Jadi maknanya dia masih lagi lah. Dia bukan perempuan juga. Kadang-kadang lelaki pun ada juga macam tu. Sanggup sampai bertahan sampai 5-6 tahun. Ada yang sampai 10 tahun pun ada. Takkan kahwin. Walaupun banyak perempuan minat ke dia. Dia pula duda kaya. Duda kaya, kematian suami, kematian isteri. Rumah ada, kereta ada, pencen ada. Tak? Duit banyak tuan-tuan. Ramai yang perempuan yang minat ke dia. Tapi masih setia lah dengan bekas isteri tadi kan. Isteri yang telah pun meninggal dunia. Walaupun dah 10 tahun meninggal tuan-tuan. Sedia. Nak cari macam tu susah kan. Susah je itu. Macam tu. Mungkin ada dalam orang kata 10,000 mungkin ada seorang 2 orang kot macam tu. Tapi biasanya kan setahun 2 tu lepas tu dah mulalah dah menggatal tu. Dah mula gatal kan nak nikah. Mulalah anak kata hantar orang ke pejabat agama. Ni apa hal ni tuan? Alah ustaz, hantar orang je Orang apa? Alah aduh lah ustaz. Kan dah seorang sunyi dengan siapa nak borak. Nak borak dengan kucing pun tak layan kita kata. Nak borak dengan cicak pun tak layan. Nak borak dengan ayam pun golaan kita kata.
Jadi carilah rumah gitu. Ada kau minat? Aduh gitu kan. Gitu. Baik, seterusnya kita juga akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Zainab binti Abi Salamah qalat dahaltu an Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha hina tufiya akhuha. Fada'at bitibin famassat minhu summa qalat wallahu mali bittibi min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yaqul, apa kata Nabi? La yahillu li imra'atin tu'minuna billahi yawmil akhir an tuhidda 'alal maitin faqa salasa layalin illa 'ala zaujin arba'ata asyhurun wa asyra. Sama juga macam hadis kata hadis. Mana tidak halal kepada mana-mana perempuan yang beriman, mengaku beriman dengan Allah Ta'ala dan di akhirat, bahawa mereka itu berkabung. Tidak halal dia berkabung di atas kematian seseorang melebihi daripada 3 hari, kecuali kepada suami. Kecuali kematian suami boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bukan suami, yang meninggal tu abang, yang meninggal tu ayah, boleh berkabung. Berapa hari? 3 hari je. 3 hari. Nak menunjukkan pada kesedihan kita lah. Kesedihan kepemergian orang-orang yang kita kasih, orang yang kita sayang. Contohnya mak kita, ayah kita, atuk kita kan, wan kita, kan, orang yang penting dalam kehidupan kita. Abang kita meninggal, so takkanlah kita tak bersedih. Tak tahulah kalau abang kita meninggal kita pun tolak besar. Itu makna mental lah tu. Abang dia meninggal, dia golak kemudian besar je. Dia golak. Padan muka kau dah mampu tu kan. Mungkin kalau macam tu adalah benda yang tak kena tu kan. Adalah something wrong tu. Ataupun adik dia meninggal. Ataupun kakak dia meninggal, hantam dia tergelak. Kolak besar-besar, suka sangatlah kalau dia meninggal. Macam tu. Ni mana orang tu adalah tak betul tu, tak kena pada dia. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Jadi tiada perbezaan hukum tiada perbezaan hukum antara perbuatan perempuan di kalangan yang berpura-pura menunjukkan kesedihan dengan yang dilakukan oleh lelaki yang menunjukkan petanda kesedihan, seperti memakai tali leher, ataupun seumpamanya. Ini mungkin Arab lah, Arab jahiliah kan. Kan Arab kan tak pakai tali leher, dia pakai jubah. Arab kan pakai jubah je. Kalau kita kan biasa pakai tali leher. Pergi kerja pejabat kan, pergi ngajar sekolah, cikgu sekolah, semua pakai leher. Kita tengok lelaki cikgu yang ngajar kat sekolah, semua pakai tali leher kan. Wah, handsome, segar kan. Macam tu. Tapi kali kami pejabat agama ni tak ada sangatlah pakai tali leher. Biasa pakai tali leher tu pun hari Senin je pakai tali leher. Tali leher merah tu yang ada cop Jabatan Agama tu kan. Semua dapat satu tu, semua dapat satu. Kan? Diarahkan memakai tali leher pada hari Senin. Tapi itu pun ramai juga tak pakai. Ada yang pakai, ada tak pakai. Macam tu. Kalau hari lain tu memang tak pakai. Hari kami pakai baju batik. Jumaat pakai baju Melayu. Tu pun kadang ada yang tak pakai. Pakai baju biasa je. Ada pakai selipar apa ada? Pergi pejabat pakai selipar. Tuan. Pergi pejabat pakai selipar. Urusan klien pakai selipar je. Ada macam tu. Dan sebab tak ada yang nak cek benda betul semua. Tapi kalau cikgu sekolah, pergi sekolah pakai selipar, pergolah kan. Dah cikgu pakai selipar dia tu. Anak pergi pakai kasut. Kan cikgu pakai selipar. Memang teruklah cikgu kena kutuk. Kena panggil kat guru besar gitu. Jadi tiada perbezaan hukum antara perbuatan perempuan di kalangan yang berpura-pura menunjukkan kesedihan dengan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Kaum lelaki menunjukkan petanda kesedihan seperti dia memakai tali leher. Mungkin dia pakai tali leher tu dia tunjuk kesedihan lah. Kalau sebelum ni mungkin dia tak pakai tali leher. Macam orang Arab mana pakai tali leher, dia pakai jubah je. Tak ada, jarang jumpa pakai tali leher kan. Pakai smart. Kalau kita orang Malaysia ni biasalah. Pakai pejabat, handsome, lawa kan.
pakai tie, pakai pula name tag, betul tak? Macam tu. Okay, pakai bag Jaspon kan. Lepas tu pakai kata blazer full kan. Pakai blazer lagi. Tapi orang Arab mana ada pakai blazer. Cuma pakai jubah je, betul kan? Baik. Jadi semua perbuatan ni merupakan ikutan daripada budaya asing yang buruk dan haram. Mana perbuatan tadi lah. Perbuatan orang kata kesedihan tadi lah macam tu. Perbuatan menunjukkan kesedihan tadi. Kan? Yang melebihi daripada 3 hari tadi lah. Ini budaya asing yang buruk dan haram serta menyebabkan pada dosa. Jadi kepada Allah Ta'ala dimohonkan agar membantu manusia menunaikan makna perhambaan yang sebenar-benar kepadanya. Semoga manusia akan bersikap redha dengan hukumnya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan melaksanakan syariatnya serta petunjuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham kan? Kemudian kita masuk bab nafkah, sikit. Bab nafkah. Kita lihat pengertian nafkah. Apakah dikatakan nafkah? Nafkah segi bahasa bermaksud mengeluarkan ataupun menghabiskan sesuatu. Okey. Maksud nafkah ialah mengeluarkan ataupun menghabiskan sesuatu perkara. Kemudian perkataan nafkah digunakan kepada perkara-perkara yang baik sahaja. Jadi, okey, nafkah biasanya digunakan untuk benda baik. Nafkah ala zaujaini, nafkah kepada 2 isteri, kan? Bagi ada 2 isteri lah. Nafkah ala abi, nafkah kepada bapa, nafkah kepada anak, ala auladi, nafkah pada anak dia, kan? Nafkah pada ibu bapa. Macam tu. Kalau ibu bapa kita dah tak kuat, wajib kita bagi nafkah, sediakan tempat tinggal dia. Ada yang kadang tak faham. Mak ayah dulu dah orang kata dah mengeluarkan duit berhabis-habis. Mak ayah dulu sekolahkan dia, kan, bagi perbelanjaan. Tapi bila dia dah besar, kan, dah bekerja, duit banyak, mak ayah pun dia tak tahu je. Telefon pun tak ada orang. Telefon pun tak ada. Tak tanya khabar langsung pada mak ayah dia. Ada yang macam tu, tuan-tuan. Sedih kan kita tengok kan? Macam tu. Baik. Kemudian nafkah segi istilah. Okey, sementara segi istilah pula tuan-tuan, nafkah bermaksud semua keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ni semua nafkah tu. Nafkah dia ada nafkah zahir kan? Ada nafkah batin. Dalam kitab ni dia tak sebut lagi lah nafkah zahir dan nafkah batin. Dia lebih pada nafkah zahir lah kat sini. Tapi sebenarnya nafkah ada 2. Nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah batin ni termasuklah hubungan seks lah. Dan juga perkara-perkara yang lain yang berkenaan dengan bentuk dalaman. Kan? Bentuk-bentuk contohnya kata emosi, kan? Menjaga emosi isteri. Itu pun nafkah juga tu. Betul tak? Macam tu. Menjaga hati isteri, jangan tersentuh, jangan tegur dan sebagainya. Ini pun bentuk nafkah juga. Beri layanan yang sama rata, sama adil. Kalau ada 2 orang isteri, 3 orang isteri dan sebagainya, kan, pun nafkah juga. Baik. Jadi dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan ataupun dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Cuma nafkah yang kat sini dia lebih fokus kepada nafkah zahir lah. Iaitulah makan, minum, pakaian, betul tak? Tempat tinggal, macam tu. Barang keperluan asas dia lah. Apa barang keperluan asas kepada perempuan tadi? Anak-anak dia apa barang keperluan asas dia? Makan minum dia, lepas tu beras dia. Beras benda-benda asas lah, benda-benda nasi. Kalau tak tahulah kalau tak makan beras, tak makan nasi, makan burger je. Kalau makan burger je, kenalah bagi burger lah. Mana ada orang makan burger selalu, tu tak? Makan burger sesekali makan burger. Baik. Kemudian jenis nafkah. Terdapat 5 jenis nafkah. Pertama, nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Nafkah juga. Nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Nafkah. Mana makan minum kita pun kena makan minum juga.
Jangan kita sebut bagi makan minum orang, di sini pun nak makan. Pakaian, tempat tinggal pada di sini pun kena ada juga tempat tinggal di sini. Pakaian untuk di sini, takkan pakaian tak berganti. Betul tak? Itu. Yang kedua, nafkah furuk kepada usul. Nafkah furuk pada usul, mana nafkah anak kepada usul. Usul ni maknanya asal, mak ayah. Anak bagi nafkah pada ayah. Biasanya kalau mak ayah ni memang dah orang kata tak bekerja, pencen pun tak ada, betul tak? Tanah pun tak ada, nak cuci tanam semua tak ada. Jadi hanya bergantung kepada anak saja. Jadi anak wajib bagi nafkah kepada mak ayah dia. Kemudian yang ketiga, nafkah usul kepada furuk. Nafkah mak ayah kepada anak. Nafkah mak ayah kepada anak. Ni biasanya anak-anak kalau masih kecil. Anak masih kecil, anak masih lagi belajar sekolah, kan, yang masih belum bekerja, maka seorang ayah ataupun ibu wajib bagi nafkah kepada kepada furuk dia, anak-anak dia. Kemudian nafkah suami pada isteri. Ni pun penting juga. Nafkah suami pada isteri, bukan nafkah isteri pada suami. Yang terbalik pula. Disebabkan oleh suami tidak bekerja, maka isteri wajib memberi nafkah pada suami. Ini memang parahlah tuan. Terbalik kot. Ya wajib, mana suami wajib beri nafkah pada isteri. Kemudian nafkah-nafkah yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekadar itu tuan perbincangan pada malam ini. Bab edah tadi, kemudian kita masuk sedikit tentang bab nafkah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini mudah-mudahan sikit sebanyak akan dapat tambahkan ilmu kita, meningkatkan lagi kata pemahaman kita dalam bab agama, dan mudah-mudahan dibukakanlah segala pintu-pintu kebajikan insya-Allah. Sekian, wallahu alam. Ada soalan tak tuan-tuan? Belum saya tutup. Yep. Dia mula daripada tempoh dilapaskan, kan? Dia mula tempoh dilapaskan, kan? Contohnya dia tempoh dilapas bila? Dilapas sekarang bulan apa? Bulan 11. Dilapas bulan 9 kan? Dilapas bulan 9. Bicara bulan 11, kan? Maka dia dikira bulan daripada bulan 9 tu lah. Di bulan 9 tu. Itulah tempoh idahnya, permulaan dia yang dikira. Tu mana, tapi isteri kena buat pengesahan betul lah. Kadang ada yang lupa tarikh. Ada. Kan? Dia agak-agak macam tu je. Suami dia lapar sekian bulan. Dia agak-agak macam tu je. Agak 2 bulan ke tak. Agak 5 bulan. 5 bulan ke suami tu. Dan lepaskan lagi tu. Dia pun tak tentu arah. Dia pun tak tentu arah. Bila kat tarikh dia? Kan? Jadi dia kena pastikan betul lah tarikh tersebut. Kena pastikan tarikh tu supaya senang hakim nanti buat keputusan bila kat tempoh iddah dia. Macam tu. Jadi kalau seandainya hakim nak putuskan, orang kata bulan 9 tempoh iddahnya telah bermula. Jadi makna sekarang dah bulan 11. Kalau bulan 11 tu dah dekat nak habis dah tu. Jadi 3 bulan tempoh iddah dia. Lepas 3 bulan so dah habislah iddah dia. Cuma kalau suami dia nak rujuk, kena rujuk masa tu lah, dalam tempoh iddah tadi. Ada juga kadang-kadang suami tak rujuk, dia tak tahu, dia buat bangang je. Macam tu. Dah habis dah kabur, sibuk dia nak nikah, nak rujuk ataupun rujuk. Tu pun masalah juga.
Datang pejabat agama bawa bekal isteri dia. Isteri tadi kan dia telah cerai tadi. Dia kata, tuan kami nak rujuk semua dah. Kan? Ya kena rujuk ni ya, dia kata. Dah setuju dah, isteri kata nak rujuk. Tengok dia punya tarikh tu. Keputusan mahkamah. Bila cek keputusan mahkamah, kan dah lepas 1 hari. Ataupun kadang-kadang ada dah lepas 2 hari dah. Dah lepas 2 hari dah habis dah dia 2 hari. Kalau macam ni tuan ni tak boleh nak rujuk ni dah. Ni dah habis dah. Ya kau ustaz dah habis dah. Bila kira balik ah. Kira memang betul tu dah habis dah. Bila dah habis dah tak boleh rujuk ke dah. Bila dah habis dah ya rujuk, jadi terpaksa lah orang kata buat proses mula. Untuk kahwin mula, kahwin balik lah. Bila kahwin balik ni dia kenalah isi borang balik. Banyaklah kerja dia. Sebabnya bekas mana suami itu kena pastikan betul-betul perempuan tadi betul dah bedah ke, belum habis dah ke dan sebagainya. Macam tu. Okey. Jadi mana dia dikira mulai daripada suami isteri tadi melepaskan suami tadi melepaskan cerai dia bila. Macam tu. Cuma ada juga kadang-kadang suami ataupun isteri ni dia tak dapat memastikan tarikh yang sebenarnya. Bila tak dapat nak pastikan tarikh yang sebenar, itu ya hakim dia buat putusan hari tu. Mana edah perempuan ni bermula pada hari ni gitu. Kan? Edah perempuan ni bermula pada hari ni. Mulai mana tarikh dia? Tarikh bicara tu bila? Okey, tarikh bicara ialah hari ni, betul kan? Ini apa bulan? 18-11. Tarikh bicara 18-11. Sedangkan talak tu dah dilepaskan dulu. Bulan 9. Tetapi tak dapat memastikan tarikh yang sebenar. Bila? Bila tak dapat pastikan tarikh yang sebenar, ragu-ragu perempuan tadi tarikh yang suami ni tu buat bangang je. Itu akan terpaksa mengikut tarikh dia. Okey, edah akan bermula pada hari ini. Bila hari ini edah ni mana lama lagi lah edah dia perempuan itu. Gitu. Tapi kalau dapat tarikh lagi senang. Mana dah kadang-kadang dah habis edah pun baru nak masuk bicara. Baru nak bicara, dah kena habis dah. Okey. Alright. Ada soalan lain? Tamu juga kalau sebut tadi talak bain kan. Kalau sebut tadi talak bain. Talak bain pun maknanya dia kena juga disediakan tempat tinggal dia tu. Walaupun talak bain. Mana tempoh idahnya ialah 3 kali suci kan. 3 kali suci. Dia tak boleh tinggalkan. Macam tu. Tapi biasanya kadang perempuan bila dah talak 3 ni tak ada lah. Balik mak ayah dah. Banyak berlaku itulah. Dia tak akan tinggal lagi dengan sebumbung dengan suami dia tu. Macam tu. Banyaknya balik ke rumah mak ayah. Kalau mak ayah tak ada, balik rumah kakak. Kan? Kalau kakak tak ada, balik mak abang. Kan? Macam tu. Biasanya akan berlaku begitulah. Kan? Tapi kalau ikutkan, masih lagi boleh tinggal tu. Cuma takut nanti akan berlaku perkara yang tak elok lah. Macam tu. Kadang ada juga, kadang suami-suami yang tak faham hukum pun ada. Tak faham hukum. Dah talak sampai 3-4 kali pun masih lagi nak bersama dengan isteri dia. Ada je tu. Okey? Boleh? Boleh tuan? Imam lah, imam tanya tadi. Okey tak? Ada soalan tak ada? Tak ada, okey. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan fatai alim
nawilana qulubana binuri ma'rifataka waftah lana futuha ala arifin. Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kum taqabbal ya karim.